Alhamdulillah, kembali bersama waktu ni di Warna Pagi Ikim FM, kurang lebih setengah jam lagi ni Pian sebelum kita tutup tirai edisi hari ni 15 Ramadan 1432 Hijriah. Bersama dengan kita ni sebelah Pian tu meriah tu. Seperti yang kita kompangkan awal tadi, kita ada tetamu dari Hidayah Center, Pusat Sokongan Saudara Baru. Dan hari ni dua orang tetamu yang temankan Siti dan Pian ialah dua-dua naib pengerusi Hidayah Center. Yang pertama yang berbahagia Umi Hajah Rosmawati Zainal. Assalamualaikum Umi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dan seorang lagi Cikgu Kamaruzzaman Nur Muhammad. Assalamualaikum Cikgu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nasihat dua-dua hari ni? Alhamdulillah. Seri-seri wajah mereka. Ini orang kuat menguruskan Hidayah Center ni lah, insya-Allah. Ramai lagi tu yang kat belakang tu. Ya. Baik, mungkin di awal ni dah pendengar kita mungkin nak tahu, ada yang dah tahu, ada yang mungkin baru dengar. Sebenarnya mungkin latar belakang Hidayah Center ni dah berapa lama ditubuhkan, apa visi dan misinya, matlamatnya. Mungkin Umi silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertamanya nak sebut Hidayah Center ni sebenarnya adalah pusat sokongan untuk saudara baru. Ramai yang mungkin ada yang di NGO yang lain, tapi Hidayah Center ni memang kita buat khusus untuk menyokong usaha-usaha saudara baru menghijrahkan dirinya menjadi seorang Muslim yang terbaik, insya-Allah. So kita kena bantu dia. Tertubuhnya pada tahun 2005 dan kini kita ada 15 cawangan Hidayah Center seluruh Malaysia. Apa objektif kita? Yang pertamanya kita nak sediakan tempat perlindungan untuk saudara baru. Ramai saudara baru kita ni ditinggalkan oleh keluarga, malah ada yang dihalau. Kemudian di kalangan saudara baru ni, dia baru nak kenal apa itu Islam. Dia berminat tapi dia tak berapa nak tahu. So kita jadikan Hidayah Center ini sebagai pusat bimbingan untuk mereka ini memantapkan iman mereka. Yang ketiganya, kita nak bagi sokongan moral kita, berhadapan bagaimana mereka ni harus berhadapan dengan keluarga dan masyarakat yang masih belum mengetahui apa sebenarnya Islam, keindahan Islam itu. Sebab dia orang ni terpaut dengan hidayah Allah. Bagaimana mereka ini harus bersama dengan kita, menjadi saudara kita, dan malah juga menjadi contoh yang terbaik untuk keluarga mereka. Kemudian kita nak salurkan bantuan kepada mereka yang sangat-sangat memerlukan. Ada di kalangan mereka yang putus jawatannya, putus pekerjaannya, putus keluarganya, subhanallah. Dan ada yang dah berkeluarga pun putus daripada keluarga, yang suami dan isteri dan anak-anak. Kemudian dalam masa yang sama, Hidayah Center ini juga nak berdakwah kepada yang belum Islam. Macam mana nak berdakwah? Bukan nak pergi terus-terus mengajak Islam, tak. Nak meminimaliskan, mengurangkan kegerunan orang terhadap Islam tu macam ni, menakutkan. So kita ni nak bagi tahu sebenarnya Islam tu is so beautiful, sangat indah, sangat cantik, dan sangat sebenarnya menjadi contoh tauladan yang terbaik kepada seluruh ummah. Kita pun dapat pahala sekali lah untuk memimpin mereka. Jadi apa bentuk kita khususnya kepada secara langsung lah, direct kepada saudara-saudara baru ni antaranya Umi? Okey, so ni sebenarnya Hidayah Center ni ada dua. Satu yang menjadi shelter home ataupun pusat perlindungan. Pusat perlindungan tu tak adalah bermakna dia duduk kat dalam tu selama-lamanya, tak. Sementara dia mendapat pekerjaannya, sementara dia dah memantapkan pegangan dia, kita beri keluar supaya mereka nampak bagaimana mereka harus meneruskan kehidupan. Merupakan pusat bimbingan di mana dia orang ni datang untuk belajar. Dia ada sistem yang coaching, ada yang sistem kelas. Yang coaching tu maknanya one to one. Ada yang nak tanya malu, nak tanya ramai, so dia datang seorang one to one punya coaching lah. So alhamdulillah ada di kalangan yang 15 ni, kebanyakan ni yang macam tu, yang jadi pusat bimbingan, mana saudara baru boleh walk in, datang dan minta untuk mengaji ke, memantapkan akidahnya, akhlaknya. So alhamdulillah, yang itulah yang menjadi keutamaan kita lah dalam Hidayah Center ni. So bentuk-bentuk bantuan ni, yang ni nombor satu, sebab dia nampak itu Islam. Kemudian yang keduanya, macam cikgu sebut tadi, ramai di kalangan mereka ni yang telah kehilangan keluarga. Bukan dia suka-suka nak hilang keluarga, tapi bila seseorang tu masuk Islam ataupun kembali, kita panggil revert, bukan convert, revert, dia kembali balik kepada fitrah ni, sebenarnya dia mendapat satu kekuatan untuk menerima hidayah Allah dan kekuatannya untuk pegangan dia, akidahnya. Tapi dalam masa yang sama, orang nampak ni macam nak
keluar daripada keluarga dan bina satu pula tempat yang lain. Sebenarnya tidak. Orang Islam once kita ni Islam, keluarga tetap bersama. Betul. Itu yang banyak yang kalau cikgu boleh berkongsi agaknya. Betulkan mentaliti masyarakat kita. Saya sendiri selain daripada Muslim, maknanya membuka Hidayah Center di Bukit Beruntung, dan kita ada lebih kurang 46 family lah, keluarga yang disantuni. Cawangan Bukit Beruntung saja ada 46 family maknanya 46 tu bukanlah duduk di Bukit Beruntung, maknanya dia duduk dalam Hidayah Center tu. Maknanya telah kita santuni, kemudian dia duduk sekitar Hidayah Center. Jadi membuat kelas di Masjid As-Salam, kita buat kelas dan alhamdulillah kita buat kelas ni kita combine dengan JAIS, MAIS. Jadi setiap kali kehadiran mereka ni, mereka dapat allowance. Satu galakan kepada mereka lah. Jadi memang kita lihat antara utama tu memang tarbiyah lah, kan. Dan mereka ni kadang-kadang kita lihat ada juga yang bila datang ni kadang-kadang tengah malam, tengah malam dapat telefon. Saya pernah dapat tengah malam telefon, orang bawa sebab ada ugutan-ugutan yang keluarga kan. Jadi biasanya kami di Hidayah Center ni akan bagi cooling period lah, biar dia duduk dulu sehari dua, kita tak ganggu lagi kan. Kemudian baru kita tanya apa masalah dia, dan kita cubalah selesaikan apa masalah dia. Dan ada sebahagian tu mungkin masalahnya lebih kepada dia tak ada, dia perlu bantuan rumah sewa dan sebagainya. So itulah kita akan cuba selain daripada Hidayah Center tu sendiri, kita dengan NGO-NGO lain ataupun majlis agama kita akan dapatkan networking lah. So kita pun dari segi kewangan tu agak constraint lah juga. Nak bertanya macam mana segi fund, bantuan. Sebelum nak cerita pasal fund tu, nak cerita pasal bila seseorang ni masuk agama Islam, maknanya kembali balik kepada fitrah, keluarga akan rasa ni sebagai satu ancaman. Sebab tu yang kita tahu dia tidak terpisah daripada keluarga. Itu belumkan dia, dan dalam masa yang sama dia tak membuang family dia, dan family dia tak patut buang dia. Yang tu yang kita nak zahirkan kepada dia, nak jernihkan. Betul. Jadi bab funding ni sebenarnya tiap-tiap tahun kami kena bukanlah terpaksa, tapi kita rasa ini satu usaha yang sangat baik, yang ramai orang nak bantu tapi tak tahu cara macam mana nak bantu. So tiap-tiap tahun kami akan buat majlis iftar perdana Hidayah Center. Tahun ni saja 5 tempat kita buat. Alhamdulillah. Sekali iftar tu 5 tempat. 5 tempat buat. Tapi lain-lain waktu lah. Lain-lain waktu. Yang baru je berakhir ada pada 13 Ogos tu di Pulau Pinang. Kita buat kita sebenarnya ada 5 tadi kita sebut. Satu di Pulau Pinang, satu di Pahang, satu di Sarawak, satu di Sabah. Yang pusat ini di Putrajaya pada 20 hari bulan Ogos ni, insyaAllah. So antaranya yang kenapa kita kena buat, memang nak bangunkan dana, membantu saudara baru, tapi dalam masa yang sama je bukan nak saudara baru saja, bahkan ada orang-orang yang berkehendak yang dia belum Islam. Dia belum Islam tapi dia sangat teruja untuk nak mengetahui. Teruja sangat. Hatinya tu dah jinak pada Islam. Jadi kita kena layan dia, kena sebagai bantu orang dia. Sebab kita harapkan biarlah setiap yang kembali kepada fitrah ini takut kalau tak adanya kata keprihatinan kita yang memang dah Islam ni, takut mereka jauh kembali balik kepada agama asal. Betul. Kita tak nak menyusahkan dia, bahkan kita nak rasa mereka mudah untuk bersama dengan kita. Sebab tu yang duduk di Hidayah Center yang pusat sokongan tu, salah satu syarat utama mereka mesti mengikuti kita punya bimbingan tarbiyah. Bukan sekadar dia duduk itu kan, sebab kita nak bukan itu. Kita punya yang utama ialah kita nak memertabatkan saudara baru. Kalau di Bukit Beruntung ni alhamdulillah ada 2 orang saudara baru yang alhamdulillah sampai dia dah buka kedai. Kita rasa seronok. Antaranya saudara Muhammad Chan. Restoran Muhammad Chan sekarang tengok banyak kena ni. Pergi tu. Restoran Muhammad Chan Abdullah tu sedap tu. Ada saya dah 8 cawangan sekali. 8 cawangan. Masya-Allah. Dan saudara Arif Yogis ni dia membuka satu barbecue steamboat. Jadi ini bentuk-bentuk yang kita rasa memang inilah peranan mertabatkan. Maknanya selain daripada tarbiyah, lepas tu dia berjaya kan kepada yang lain lah. Betul, dan memang kami sentiasa menasihatkan jangan tinggalkan keluarga.